Eksotik, hidangan luar biasa yang jarang didapati. Ramai akan menarik muka apabila mengetahui sajian ini menggunakan kepala lembu sebagai bahan utama. Namun bagi penggemarnya, ia bagaikan satu kenikmatan yang tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Lembu, haiwan yang sinonim dalam kehidupan kita, terutama umat Islam yang banyak menggunakannya dalam ibadah korban. Dan beberapa hari lagi, Aidiladha akan disambut di seluruh dunia. Haiwan ternakan sudah pun dipersiapkan untuk perayaan ini. Antara insan yang paling sibuk dalam memastikan rutin ibadah korban berjalan lancar nanti ialah Azmi Ahmad, 46 tahun. Mempunyai pengalaman dalam menguruskan haiwan ternakan sejak 30 tahun lalu, Azmi merupakan pemilik rumah penyembelihan yang diiktiraf di Jengka. Tujuan saya buka rumah penyembelihan ni, mula-mula sekali saya bertujuan untuk membantu penduduk sini lah untuk membuat korban. Sebab setiap kali musim korban, orang buat dekat kawasan masjid. Bila hujan, orang berselut dengan keadaan kotor apa semua. Tugas tu memang mandi selut lah. Mandi selut dengan darah, dengan tai lembu apa semua. Jadi ayah saya nasihatkan sebab kita dah dalam bidang ni. Jadi kita buat satu tempat untuk memudahkan orang melakukan ibadah korban. Pusat penyembelihan swasta berlesen milik Azmi ini sudah beroperasi hampir 10 tahun. Selain berkelayakan sebagai penyembelih mengikut syarak, Azmi juga menjalankan perniagaan membeli dan menjual lembu demi kelangsungan hidup. Lembu yang dipelihara kebanyakan dari baka KK, Kedah Kelantan, atau nama kebiasaannya dipanggil lembu kampung. Lembu yang disimpan di dalam kandang Azmi pada masa ini sedang dipersiapkan untuk kegunaan pada Aidiladha nanti. Saya fikir lebih baik saya buat satu kandang untuk trading lah. Jadi saya beli dengan diorang ni, saya simpan dalam kandang, saya bagi gemuk apa semua. Sampai musim raya haji saya jual. Jadi saya dapatkan bekalan ni daripada sekitar Jengka, dalam daerah Maran, Temerloh, Jerantut. Kadang-kadang kita ambil daripada Kelantan dengan Terengganu pun ada. Lembu-lembu yang dibeli akan diberikan rawatan vaksin dan vitamin supaya kekal sihat. Azmi juga memastikan lembu-lembu ini dijaga pemakanannya dengan memberikan silaj pelepas sawit dan dedak sebanyak 2 kali sehari bagi tujuan penggemukan sebelum dijual mahupun untuk raya korban. Lembu contoh dimasukkan ke dalam kandang selepas raya puasa untuk memudahkan proses pemilihan lembu korban kepada pembeli. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Pada Aidiladha kali ini, Azmi menyasarkan penjualan lembunya sebanyak 70 ekor. Baki akan digunakan untuk jualan daging borong dan runcit. Menurut Azmi, permintaan lembu tahun ini semakin menurun berbanding tahun sebelumnya, ekoran keadaan ekonomi semasa yang melanda masyarakat. Di Felda Sungai Tekam Utara, Jerantut Pahang, menempatkan lebih 459 buah keluarga dengan keluasan lebih 4,600 ekar pula menyimpan satu khazanah hidangan istimewa. Ahmad Dun Muhammad Muhyiddin, 44 tahun, generasi kedua keluarga peneroka di Felda ini, sedia berkongsi rahsianya. Merupakan pengusaha gerai makan dan peternak lembu, Ahmad Dun antara yang berbakat dalam menghasilkan menu eksotik yang terkenal di Felda Sungai Tekam Utara, iaitu sup kepala lembu. Asal menunya ni maknanya daripada zaman dulu lah, kira daripada arwah dulu, orang-orang lama dulu lah. Jadi sampai ke masa kita ni kita olahkan lah, daripada tak ada buat apa-apa kan, yang kepala lembu tu, jadi kita jadikan dia tu satu menu yang baru lah, kan, walaupun daripada dulu tapi kita olah-olah sikit. Biasanya sumber kepala lembu boleh diperolehi daripada pengusaha seperti Azmi. Biarpun sudah lewat,
Azmi perlu memproses tempahan daging lembu borong untuk dihantar pagi nanti. Penyembelihan lazimnya dilakukan waktu malam bagi memastikan daging segar dan tiada kehadiran lalat semasa proses melapah. Rumah sembelih juga lebih bersih, cepat dan sistematik. Masa bagi memproses seekor lembu pula hanya setengah jam. Kehadiran pegawai dari Jabatan Veterina melakukan pemeriksaan demi bagi memastikan haiwan sembelihan bebas wabak. Ekoran banyak penyakit yang berpunca dari haiwan ternakan. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Usai penyembelihan seperti yang dijanjikan, Ahmad Don tiba ke rumah penyembelihan untuk mendapatkan kepala lembu yang baru saja diproses. Kepala lembu yang masih segar diperlukan sebagai bahan utama untuk penyediaan hidangan menu eksotik yang akan dilakukan pada esok hari. Kita akan cari mungkinlah lembu yang muda-muda sikit. Supaya rasa dia tu muda kan, cepat lembut. Lagi rasa tu tak berapa keras. Jadi kita carilah, kalau boleh kita pilihlah. Mana yang banyak isi pun memang kita perlukan banyak isi. Biasanya kita cari yang lembu kepala yang muda-muda sikitlah. Itu memudahkan kerja kita. Rakan-rakan yang daripada Sungai Tekam tu memang dia perlukan kepala yang fresh lah. Jadi bila dia tahu kita ada buat sembelihan, dia orang datang pada malam tu lah ambil kepala tu. Sebab dia orang tak nak kepala tu disimpan dalam peti lah. Bila dah frozen dia jadi tak fresh. Maknanya dia orang sentiasa dapat bekalan segar lah. Bukan kepala saja, makna barang-barang lain lah, produk lain. Contoh tulang, kaki, ekor, daging, perut. Memang benda tu fresh. Sejak terbit matahari, penduduk Felda Sungai Tekam Utara sudah mula bergotong royong menyediakan menu berasaskan kepala lembu. Aktiviti sebegini biasa dilakukan penduduk di sini, terutamanya pada waktu majlis kerajaan seperti sambutan raya puasa dan raya korban serta majlis kesyukuran. Ahmad Don dipertanggungjawabkan sebagai ketua tukang masak dalam menyediakan hidangan sup kepala lembu untuk santapan penduduk kampung pada tengah hari. Dia memulakan proses penyediaan dengan membakar kepala lembu menggunakan cara tradisional. Sup kepala lembu ni tak susah sebenarnya. Kalau yang dah macam kita dah biasa buat kan, tak ada masalah sebenarnya. Cuma kerja dia tu ni sikitlah, renyuh sikit orang cakap. Proses dia tu untuk nak bakar tu dalam makan masa jugalah, mungkin dalam setengah jam tu untuk cuci-cuci lah. Sehingga kita basuh jadi bersih. Itulah kita bila tak bersih kita bakar lagi lah. Kikis bakar lagi. Kalau ada lagi bulu kita akan bakar lagi. Dah betul-betul tinggal kulit sahaja, tak ada bulu, baru kita cucikan dia. Kalau tidak dia akan berasa kat tekak. Kalau tak cuci habislah. Sementara pihak lelaki sibuk melapah daging dan kepala lembu, kaum hawa pula lincah menyiapkan bahan tumisan dan rempah ratus untuk satu lagi menu menggunakan kepala lembu. Harison Mat Isa, 51 tahun, mengetuai persiapan hidangan kedua ini. Masak kepala lembu ni memang aktiviti macam itulah. Ramai-ramai yang buat. Maknanya kita jemputlah. Bagi tahu kan, diorang kan datanglah. Tolong semua kan. Jadi diorang tahu nak masak apa, dia akan sediakan bahan apa-apa. Jadi kerja tu jadi cepat. Kira ramai-ramai gotong royong. Makna seronok ni kan. Ramai-ramai makna kerja pun jadi mudah, cepat kan. Hubungan silaturahim tu pun tambah erat kan. Kepala lembu yang dibakar perlu dibasuh dan dikikis berulang kali sehingga bersih bagi memastikan tiada sisa bulu yang terlekat pada kulit lembu untuk mengekalkan keenakan sup. Hidangan kedua yang perlu disediakan Harison kali ini ialah kari kepala lembu. Sebuah menu yang diolah bakal memberikan kelainan kepada kenikmatan menu kepala lembu. Ahmad Don turut berkongsi rahsia kelazatan sup kepala lembu di Felda Sungai Tekam Utara ini terletak pada penggunaan tempurung kelapa. Rempah ratus ini dibungkus dan dimasukkan ke dalam tempurung kelapa resepi turun-temurun penduduk di sini.
Tempurung tu ada jugalah orang tua-tua bagi tahu kan, dia punya kelebihan dia tu cepat melembutkan daging, menggunakan tepung kelapa tu, dan kita taruhkan rempasan tu supaya dia tak terlalu berterabur. Lagi satu, rasa kenikmatan dia tu, ada kerahsiaan dalam tu.